السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita pada kitab terjemahan telah sampai pada muka surat 275, sambungan dari apa yang kita baca sebelum ini. Fasal, adapun makanan dan minuman bukanlah termasuk kebiasaan Nabi SAW untuk menahan diri mengonsumsi satu jenis makanan sahaja. Sampailah kepada muka surat 275, perenggan yang kedua. Okey, di sini dia kata rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai daging. Kana yuhibbu al-laham wa habbuhu ilaihi az-zira'u, adalah bahagian yang paling baginda suka adalah bahagian lengan lah. Wa maqdamus syad, maqdamus syad ni maksudnya bahagian depan kambing kan. Kambing ni kan bahagian depan macam tu, bahu dia lah. Bahagian bahu ni kan banyak isi kan. Bahagian depan dia, maqdamus syad. Dia kata punggung kambing. Kalau dalam bahasa Indonesia ni punggung ni maknanya bahagian belakang. Begitulah. Oleh sebab itu beliau pernah teracuni kerana memakan bahagian tubuh binatang itu, yang bahagian lengan ya, yang dibubuh racun oleh seorang wanita Yahudi kan. Yang mana wanita Yahudi itu dihukum qisas lah. Maknanya dengan sebab matinya sahabat yang makan kambing tu, Nabi SAW sempat makan, gigit, kemudian kambing tu dia beritahu dia beracun, maka Nabi SAW luahkan. Tapi racun tu kuat lah kan, sehingga ada sahabat yang meninggal. Maka wanita Yahudi itu dihukum bunuh lah, ya, hukum bunuh, hukum pancung lah. Kenapa? Menyebabkan kematian tadi. Jadi itu maksudnya kafir zimmi yang berada di bawah naungan Islam. Maknanya mereka akan dihukum mengikut apa yang dihukum ke atas orang Islam lah. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 42, Allah kata, wa idza hakamtum bainahum fahkum bil qisti. Apabila engkau berhukum kepada mereka di antara mereka, maka berhukumlah dengan adil. Yakni hukum Islam ada hukum yang paling adil lah. Tidak ada hukum yang di atas muka bumi yang lebih adil daripada hukum Islam. Begitu. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW pernah dihidangi daging. Ya. Jadi lalu bahagian lengan daging itu diberikan kepada beliau. Beliau ternyata amat menyukainya. Hadisnya sahih lah. Riwayat Bukhari dan Muslim rahimahullah. Kemudian Abu Ubaidah dan yang lainnya meriwayatkan daripada Dhaba'ah binti Az-Zubair bahawa dia pernah menyembelih seekor domba, yakni syat, kambing, ya, di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepadanya untuk memerintahnya agar memberikan sebahagian daging binatang tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi hantar orang pergi beritahu dekat dia, an at'imina min syatikum. Nabi hantar orang beritahu, berjumpa Dhaba'ah ni, bahawa bagilah kami makan daripada bahagian daripada kambing kamu. Faqalat lirrasul, maka Dhaba'ah tadi dia kata, dia pun sebutlah, bagi tahulah kepada utusan Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ma baqiya indana illa ar-raqabah. Tidak ada yang tersisa pada kami, yang tinggal pada kami melainkan bahagian lehernya. Raqabah ni bahagian bahu ni. Raqabah, leher, bahagian bahu ni kan, belakang leher ni. Kami malu memberikannya kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Utusan itu kembali kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan beliau apa yang diucapkan oleh Dhaba'ah binti Az-Zubair radhiyallahu anha. Beliau berkata, kembalilah kepadanya dan katakan, silakanlah ia mengirimkan sisa daging tersebut, kerana daging itu adalah bahagian yang baik daripada haiwan tersebut, lebih baik dan lebih jauh daripada unsur yang jelek. Kan? Hadis ni kalau ikut daripada sudut sanad dia sanad dia dhaif lah. Sudut sanad dia lemah. Kan? 287. Kan? Terdapat Al-Fadl bin Al-Fadl Al-Madani tidak disiqahkan kecuali oleh Ibn Hibban, sedangkan perawi-perawi lainnya siqah. Kalau dalam kitab saya, kitab yang dalam bahasa Arab ni, mana diletakkan dhaif al-isnad lah, sanad dia lemah. Kemudian tidak diragukan lagi daging yang paling ringan dari kambing. Maksud ringan macam mana? Ringan maksudnya yang mudah dihadam lah apabila kita makan kan. Kita makan dia, mudah kita nak cerna, usus kita nak cerna dia, adalah bahagian lehernya. Bahagian daging dia bahagian leher dia lembut. Daging lengan dan pangkal bahu. Kan? Ini yang lembut. Maksudnya mudah kita nak hadam. So ringan ni mudah dihadam lah. Artinya lebih ringan untuk lambung. Lambung ni kalau bahasa terjemah dalam bahasa kita, mi'dah lah. Mi'dah ni perut lah kan. Usus kita tadi nak cerna dia. Dan lebih mudah dicerna. Itu merupakan cara menjaga makanan agar mencakup 3 fungsi. Sebab makanan tadi dia function ada 3 lah. Pertama, banyaknya manfaatnya. Kan? Dan berpengaruh menambah stamina, tenaga. Ya, kita cari makanan yang mudah dicerna ni lah. Kan? Yang pertamanya dia akan tambah stamina. Yang keduanya ringan. Maksud ringan bagi perut kita nak kisar dia. Nak hancurkan makanan tadi kan. Begitu. Sebab tu orang tu kan, jadi perut kita ni berfungsi untuk, kan, Allah Ta'ala jadikan dia, subhanallah, maknanya begitu kuat sehingga dia boleh hancurkan makanan-makanan yang kita makan tadi kan. Macam-macam kita makan kan, yang keras, yang lembut yang kita makan tadi, maka yang liatnya masuk, maka dikisar, dia hancurkan. Kemudian yang zatnya semua dia ambil, dipisah-pisahkan. Yang tak diperlukan oleh tubuh kita, maka dia jadi najis lah, dikeluarkan kan dari tubuh kita. Itu yang tak diperlukan oleh tubuh kita. Adapun zat-zat kekuatan apa semua tu dia ambil lah. Gitu. Yang ketiganya mudah dicerna. Ini fungsi makanan yang baik lah. Dia berpengaruh menambah stamina, dia bagi kita tenaga, kan? Kemudian mudah nak dicerna dalam perut kita, kan? Itu dia. Dan tidak ringan tidak berat lah bagi perut kita tadi, tidak memberatkan perut kita. Itulah jenis makanan yang terbaik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, mengonsumsi makanan, maksudnya mengambil makanan seperti itu dengan porsi, dengan kadar sedikit, lebih baik daripada mengkonsumsi jenis makanan yang lain meski lebih banyak porsinya, yakni kadarnya, kan? Yang sedikit tapi berkhasiat. Dia sedikit tapi berkhasiat, mana dia berfungsi untuk memberi kita stamina, tenaga tadi kan. Sikit tapi dia lebih baik daripada yang banyak, tapi kurang manfaat dia lah. Macam nasi kan, nasi yang kita makan tu kan, karbohidrat tu kita makan banyak-banyak kan, tapi dia sedap. Kan? Kita makan dia banyak, tapi dia tidak, maknanya tidak, kalau makan dengan berlebihan banyak, dia tak bagus lah untuk tubuh kita kan. Dia karbohidrat tu dia tak guna, kalau kan dia tak sempat nak bakar yang tu, dia masuk yang lain pula kan. Tambah kita makan banyak-banyak kan, sehingga boleh mengakibatkan ialah bila karbohidrat banyak tadi, dia tak dibakar apa semua, dia akan akhirnya sampailah jadi penyakit kencing manis lah kan. Gitu. Nasi kita tu kan, itu juga roti-roti yang kita makan tu, tepung-tepung yang ada gluten dan sebagainya kan. Makanan kita itulah dia macam-macam, tambah disertai dengan bahan-bahan awet kan, ditahan makanan tadi. Itulah kan. Kemudian makanan-makanan sampingan macam Maggi, burger, makanan-makanan segera ni kan,
Ya Allah kan. Tapi itulah dia, rasa dia sedap, orang suka makan, tapi akhirnya dia memudaratkan. Maggi perisau kari lah apalah kan. Gitu. Tapi kalau makan sampai hari-hari makan memang mudarat lah. Jadi kalau tak makan langsung, kalau boleh tahan tak makan langsung, baiklah, baguslah. Makan benda yang berkhasiat kan. Begitulah. Kemudian jajan-jajan yang dijual di kedai-kedai tu kan. Bukan murah harga dia, 3 4 ringgit, 5 ringgit kan. Dimakan sambil-sambil kita bawa kereta dalam perjalanan, menempuh perjalanan yang jauh kan. Makan jajan habis 2 3 bungkus jajan kita makan. Ini semua benda yang tak bagus kan. Kita tahu benda tu, tapi itulah dia, kadang-kadang lupa, kadang-kadang teringin kan. Itu cerita dia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyukai makanan manis dan juga madu. Siapa tak suka makan manis, kan? Saya rasa fitrah kita kan suka yang manis kan. Dia suka makanan yang manis. Yalah, atau orang yang ada kecil manis, yang tak kecil manis, dia tetap suka yang manis. Bukan sekat muka dia nak manis, makanan dia nak manis, minuman dia nak manis kan. Tapi itulah dia, manis tadi jangan berlebih-lebihan lah, berpada-pada kan. Dan padanya ada tenaga, tapi bila dia berlebih-lebihan, dia akan tukar jadi memudaratkan tubuh kita lah. Akhirnya terpaksa dipotong sebahagian daripada anggota tubuh kita, dengan sebab kita ni selalu maknanya ambil benda-benda yang manis tadi kan. Dan juga madu. Madu kan, Nabi suka manis dan suka madu. Jadi kita pun suka madu. Tapi itulah dia, dewasa, kita kata dewasa ini sekarang ni maknanya kan, fenomena madu-madu tiruan ni banyak sangat kan. Sampai kita ni jadi risau, takut kan nak beli madu kan. Melainkan daripada orang yang kita betul-betul kenal, yang dia tu ambil sendiri ke, ataupun kita yakin dia tu ambil sendiri kan. Maknanya gitu. Barulah kita nak belilah. Madu ni kita tahu harga dia tak murah, mahal. Okay? Jadi satu botol kecil tu dah RM50, RM70 kan. Botol jam kecil tu kan RM70. Ada 250 ml RM80 kan. Tapi lah dia maknanya berbanding dengan usaha orang yang nak ambil madu tadi, susah kan. Dia orang apa, bergadai nyawa lah, panjang pokok, tualang lah apa, tinggi berpuluh-puluh kaki kan. Kalau kita memang tak banyak lah. Gitu. Untuk dapatkan madu gitu. Jadi kita suka madu. Cumanya sekarang ni, itulah silap-silap makan dia boleh. Itulah kalau madu tu madu tiruan, dia boleh mendatangkan bahaya lah, kanser lah apa kan, bahaya. Kita makan, kita ingat untuk tenaga, bahkan dia memudaratkan kita. Baik, begitu. Ketiga jenis makanan itu, yakni daging, madu dan manisan, kan, adalah sejenis makanan terbaik yang paling bermanfaat untuk tubuh, hati dan anggota tubuh. Tapi tidak diambil secara berlebihan lah, kita perlukan dia kan, tapi tidak berlebihan. Menyantap makanan seperti itu amatlah bermanfaat dalam menjaga kesihatan dan stamina tubuh kita kan. Tenaga, kita perlukan tenaga. Tenaga tu pada dia karbohidrat dia tukar jadi tenaga kan, kalau kita gunalah. Kalau kita tak bakar dia jadi lemak lah. Gitu. Jadi tidak berbahaya kecuali bagi penderita penyakit tertentu kan. Contohnya orang yang ada kencing manis, dia kena tahan lah, kena kontrol lah, tak boleh makan benda manis ni kan. Begitu. Sebagai orang ni tak ada kencing manis, minum manis ni tak ada rasa, tak ada apa-apa. Gula dia tetap 45 kan. Walaupun umur dah 70 tahun. Kita tengok dia minum teh tarik tu, kita risau, tengok takut kan. Lebih kurang setengah gelas tu dah susu, itulah susu pekat manis tu kan, bukan susu pun. Itu bukan susu. Nampak putih kan, macam susu, tapi bukan susu. Dia gula dan letak, asal dia daripada buah sawit kan. Macam proses jadi macam dia panggil apa, isian pekat manis macam tu kan. Pekat manis. Jadi setengah gelas pekat manis tadi, dan air panas ataupun air suap setengah gelas lagi. Maka dia pun kacau-kacau dia minum. Kita tengok kan, dia minum, taruh teh pula perasa kan. Dan teh yang kita makan tu pun
Di kedai-kedai tu pun bukannya teh yang original, kan? Yang dah ada pewarna dan perasa dan sebagainya. Itu cerita dah. Jadi kesihatan kita zaman hari ni memang macam tu lah, kan? Sebab tu kita ni di zaman kita hari ni, kita dengan penyakit-penyakit yang berbahaya ni tak terjauh dia, maksudnya, kan? Maksud gitu. Dekat. Dan bila-bila boleh kena nasallallahu al-afiyah lah. Mohon Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan yang baik lah. Gitu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam biasa menyantap ni, makan lah roti dengan lauk pauknya. Nabi tak makan roti kosong. Kita pun paling kurang tak ada lauk apa semua, kita akan ambil air. Ambil air teh lah, ambil teh O kan, teh O, kita ambil biskut ke roti ke apa tadi, kita akan cicah dengan air tadi, rasa manis-manis, kan. Begitu. Jadi Nabi akan makan roti tadi dengan lauk pauk dia lah. Terkadang lauknya adalah daging, terkadang daging lah. Daging ni dimasak macam-macam cara lah masakan dia tadi, kan. Yang berkuah lah, apalah, macam kita hari ni lah, macam-macam nama masakan. Ada karinya, ada masak merahnya, ada masak hitamnya, ada masak kuzinya, macam-macam masak, kan. Daging dinding lah, apalah, macam-macam. Begitu. Beliau pernah berkomentar, Rasulullah, ini adalah makanan favorit, makanan kesukaan penduduk dunia dan akhirat. Itu di sini, kan. Tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Hadis sangat lemah lah hadis dia. Begitu. Kemudian ada kita di sini. Dhaif jiddan, sangat dhaif, sangat lemah. Dia kata huwa sayyidut ta'am min ahli dunya, bukan. Ada di atas tadi, apa tadi? Huwa sayyidut ta'am min ahli dunya wal akhirah. Ia adalah sayyid ni, ketua lah. Ketua ataupun makanan utama ahli dunia dan ahli akhirat. Tapi ini dhaif jiddan. Gitu. Sangat lemah. Ada majhul lah kata gitu. Baik, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Terkadang beliau SAW menyantapnya dengan semangka. Semangka ni tembikai, kan. Tak kisahlah tembikai susu ke, tembikai batu ke, tembikai merah tu ke, tembikai kuning ke, sebagai lauknya. Makan roti dengan tembikai. Kadang-kadang kita makan nasi dengan tembikai, kan. Siapa pernah makan nasi dengan tembikai? Sedap, kan. Nasi ikan kering digoreng, kemudian ambil buah tembikai ataupun adalah jadikan tembikai tu sebagai lauk. Dan siapa pernah buat ambil tembikai yang apa nama, yang bau-bau, kita makan tembikai bila kita kikis tembikai tu, kan, yang dia ada sikit-sikit, dia ada isi dengan kulit tu, maka kita kikis dia, ada isi sikit merah-merah tu. Jadi maknanya kita kikis dia, kita potong bawang, kan, kita potong cili pedas tu lah, letakkan gula, letakkan garam, kemudian gaul dengan tembikai tadi yang dia dikikis tadi, kan, digaul, letakkan belacan sedikit. Itu resipi dia jadi lauk, okey. Itu maknanya cara orang utara makan, tak tahu lah, kan. Mungkin kalau pernah, tapi dia rasa manis-manis, dia rasa pedas, rasa masin, gitu. Jadi maknanya jadi lauk lah. Tapi cara orang makan lain lah, tak macam kita, kan. Begitu. Jadi sebagai lauk. Terkadang dengan kurma, buah kurma tu dijadikan lauk, kan. Maknanya roti tadi mungkin dia ambil roti, kan, digulung-gulung dengan buah kurma, kan. Dipenyek-penyek kurma tadi, kan. Maknanya dimakan dengan roti, jadikan dia sebagai lauk. Itulah biasanya. Beliau SAW pernah mencampurkan kurma dengan potongan roti gandum, kan. Nabi pecah-pecahkan roti campur dengan buah kurma tadi. Lalu berkata, ini kurma adalah lauk ini. Maksud kurma ini adalah lauk bagi roti ini.
Tapi ini dhaif, sanad dia lemah lah, sanad dhaif. Kalau 289 tengoklah dia punya footnote dia kan. Baik, dilihat dari cara pengaturan gizi. Roti gandum itu bersifat dingin dan kering. Roti gandum ni sifat dia dingin dan kering. Sementara kurma itu bersifat panas dan basah. Kan? Dia seimbang. Menurut pendapat yang benar. Menjadikan kurma sebagai lauk roti termasuk pengaturan makanan gizi makanan yang terbaik. Gitu. Terutama sekali bagi yang sudah biasa, yang terbiasa mengonsumsinya. Yang biasa jadikan dia sebagai tabiat makanan dia, macam tu. Seperti penduduk Al-Madinah. Terkadang beliau menyantapnya dengan cuka sebagai lauknya. Kadang-kadang Nabi tak ada apa dah, habis apa tak ada, Nabi akan guna cuka sebagai lauk. Beliau berkomentar, lauk terbaik adalah cuka. Jangan macam dekat tu saja. Kan? Jadi hak lain tak terbaik lah. Tak. Tengok dia kata apa. Itu merupakan pujian Nabi terhadap lauk ini berkaitan dengan kondisi, yakni keadaan yang sedang beliau hadapi SAW. Waktu itu tak ada apa, itu yang ada, maka itulah yang terbaik. Kalau ada yang lain lagi baik lah. Takkan mana cuka dengan kambing lebih baik daripada cuka kan? Taklah. Begitu. Sebab munculnya hadis itu adalah saat Rasulullah SAW masuk ke rumahnya pada suatu hari. Lalu isterinya menghidangkan roti kepada beliau SAW. Beliau bertanya, kalian memiliki lauk? Mereka menjawab, kami hanya memiliki cuka. Beliau bersabda, lauk terbaik adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Mana kondisi itulah waktu tu, kan? Itu cerita dia. Bukan bermakna cuka lebih baik daripada daging kambing, kan? Tak. Artinya menyantap roti dengan lauknya termasuk cara menjaga kesihatan. Maknanya di sini kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, makan roti dengan lauk, makan nasi dengan lauk kan. Macam kita lah, orang Melayu kita makan nasi, takkan nasi saja kan. Takkan makan nasi saja, kena ada lauknya. Paling kurang lauk dia garam, kicap, bukan? Apa ni kicap kita katakan. Boleh dikatakan setiap rumah tu ada kicap. Dan kicap pun berbagai-bagai jenis kicap pula. Kan? Ada kicap ni sedap, kicap ni tak sedap. Macam kicap tu manis, kicap ni masin, kan? Macam tu. Mana makan nasi ada lauk lah. Paling kurang kita lah telur ayam, telur dadar kan. Tak ada nasi yang garam je lah. Garam tu jadi lauk lah. Itu cerita dia. Berbeza dengan apabila kita menyantap salah satunya sahaja. Kerana lauk itu disebut idam. Lauk dalam bahasa Arab dia panggil idam, lauk lah. Ataupun penyerasi. Penyerasi ataupun penambah selera gitulah. Sebab ia bisa menyeimbangkan roti sehingga bisa sesuai dengan konsep menjaga kesihatan. Maknanya ia berpasangan kan. Persis yang sepertilah. Seperti dengan saat Rasulullah SAW mengomentari dibolehkannya memandang wanita yang akan dipinang. Maksudnya dikias ni. Dikias ni maksudnya kita nak kahwin dengan satu wanita, kita boleh pandang dia, boleh tengok dia, rupa dia macam mana kan. Nak tengok rupa dia begini kan. Wajah dia begini, maknanya gitu. Mana kita tengok. Kan? Nabi kata dibolehkan. Sesungguhnya itu lebih baik untuk dijadikan idam kalian berdua. Maksudnya ayuk dama bainakum, maksudnya supaya ada kesinambungan, keserasian di antara kamu berdua, yakni agar lebih dapat serasi dan harmonis. Jadi wanita pun nampak, ini bekas suami dia. Dia rasa bolehlah, sesuai lah dengan aku insya-Allah. Kan? Tengok perawakan dia, rupa dia, begitu. Kemudian suami pun tengok bekas isteri dia, bolehlah dengan aku, bolehlah insya-Allah. Gitu. Ini setelah dia istikharah kan. Tentulah kita ni orang beriman, kita beristikharah dahululah. Gitu. Artinya seorang suami menikahi isterinya betul-betul dengan mengenal isterinya sehingga tidak akan menyesal. Kalau tak tengok rupa, dia tengok nanti kan, mungkin telinga sebelah tak ada,
kan? Hidungnya tak ada, giginya tak ada. Gitulah. Beliau SAW biasa menyantap buah-buahan dari negeri beliau sendiri yang baru dipetik. Di Madinah kan banyak buah kan. Jadi buah yang segar yang baru dipetik tu Nabi suka makan SAW. Tidak pernah menghindarinya. Ya. Dan itu termasuk kiat ataupun cara menjaga kesihatan yang terbaik, yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya menciptakan pada setiap negeri jenis buah-buahan yang dapat memberikan manfaat kepada penduduknya ketika tiba musim panennya, musim tuainya. Macam kita di Malaysia ni kan, buah-buah tropika banyak kan. Banyak buah-buah kita kan. Ada rambutannya, dengan manggisnya, dengan betiknya, dengan raja buahnya, durian kan. Lagi buah macam-macam buah kan. Rambainya, langsatnya, dukunya, macam-macam buah. Di negara kita ni buah macam-macam lah, cempedaknya, nangka. Tapi negara-negara lain pun dia ada buah-buah dia yang sendiri yang tidak berbuah di tempat kita lah. Contohnya negeri yang bercuaca sejuk kan. Buah-buah dia, buah-buah mesti sejuk kan, buah-buahnya begitu. Setiap negeri ada buah-buahan dia. Ada juga yang tumbuh di negeri kita, tumbuh di tempat lain. Contohnya jagung kan, begitu. Padi. Kemudian mengonsumsi, yakni mengambil, memakan buah-buahan semacam itu termasuk salah satu faktor menjaga kesihatan dan kestabilan tubuh, lebih daripada manfaat ubat-ubatan. Sampai macam tu kan. Sedangkan ubat-ubatan ni buat ekstrak juga kan. Contohnya buah cranberry kan. Cranberry yang dikatakan dia tu dapat cuci buah pinggang, buah semua tadi kan. Jadi maknanya kan, jadi ubat-ubatan pun diambil daripada tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan lah. Ekstrak buah-buahan dan sebagainya. Begitu. Sayur-sayuran. Jarang sekali orang yang menghindari buah-buahan di negerinya sendiri kerana takut sakit. Tak jumpa lagi lah orang tak makan buah ke apa? Takut sakit, tak makan buah, timbang sakit. Janganlah kita jumpa kan. Atau orang kencing manis pun makan juga durian. Walaupun doktor kata kalau dah kena buah pinggang, durian ni bye-bye kan. Tak boleh makan. Ambil bau sahaja, tapi tak tahan jugalah kot. Begitu. Nak rasa 1 ulas, 2 ulas kan. Terkecuali kalau tubuhnya memang sudah sakit parah sekali. Kencing manis sampai potong kaki, sampai ke lutut dah potong, sampai ke paha dah potong kan. Jari dah potong. Orang yang amat tidak sihat dan kurang stamina-nya. Begitu. Kemudian buah-buahan memiliki kelembapan. Buah-buahan ni dia ada kelembapan. Temperatur yang panas dan juga kondisi lambung, ini perut yang panas kan. Ni. Cuaca panas, perut kita pun panas, akan memproses buah-buahan itu menjadi masak. Kan, dan hilang zat berbahayanya kan. Gitu. Apabila tidak berlebihan mengonsumsinya, tak makan banyak-banyak kan, sampai makan 1 raga buah apa ni kan. 3 kilo, 4 kilo makan. Ni bahayalah. Dan tidak memaksa tubuh untuk menerima masukan lebih kapasitasnya kan, sampai tak boleh nak bangun dah. Contohnya bulan Ramadan lah. Terutamanya di awal-awal Ramadan tu kan, orang puasa dia teringin macam-macam. Dia pergi pasar Ramadan tu, dia tengok air tu dah warna-warni dah air tu. Memang kecoh sungguh Helio pun dah tak ada dah, kering dah puasa kan. Teringin lah tengok air. Macam-macam air dia beli kan, 4-5 jenis air dia beli, dia bawa balik untuk letak depan dia. 2 jar, 3 jar kan. Satu lagi buka puasa dia minum tu lah. Bila dah selepas buka puasa dah makan, minum dah ais tadi, lemah lah badan dia, tak larat lah nak solat berterawih tadi. Akhirnya sembahyang Isya pun ngantuk, lepas tu tidur. Inilah dia.
Dan buah-buahan tersebut juga belum rosak sebelum dikonsumsi. Bukan buah rosak lah kan. Sebelum kita makan, buah tu segar elok kita makan. Masa kita makan tu dia segar. Juga tidak rosak mutunya dengan meneguk minuman setelah menyantapnya. Maknanya kalau kita makan buah, dia kata di sini ikut jangan minum air. Nanti dia punya khasiat dia hilang. Jangan minum air lagi, tunggu dulu. Atau dengan menyantap makanan lain sesudah mengonsumsinya, atau makanan-makanan lain pula selepas makan dia tadi, makan buah tadi, dia akan hilang khasiat dia, kena tunggu tak lah. Kerana seringkali itu menimbulkan penyakit radang usus, senak perut kan. Senak memulas-mulas perut ni, macam kita makan mangga, masam dengan mangga kan, lepas tu minum air, dia memulas-mulas, radang usus. Bila buah-buahan dikonsumsi dengan porsi kadar seimbang pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat, nescaya bisa menjadi ubat yang berkhasiat. Itulah dia, buah-buahan ni boleh jadi ubat pula kan. Tapi bila kena cara kita makan dia. Jadi kalau kita tak tahu cara dia, begitulah kan. Makan jadi penyakit, jadi sakit. Kadang-kadang telahan pula sekarang ni kita kata buah-buahan semuanya tak selamat daripada racun kan. Racun ni orang penjual, peniaga ni, peladang ni, petani, dia akan letakkan racun-racun yang boleh menghindarkan ulat-ulat, yang boleh merosak mutu nilai buah dia kan. Jadi akhirnya buah dia jadi cantik, berkilat, tak ada ulat pun kan. Ulat tak berani nak hinggap kan. Kenapa? Racun dia yang kuat. Bila sampai dekat kita pun basuh lebih kurang je, kita makan macam tu kan. Kan kena selalu tiap-tiap hari kita makan macam tu, bertahun-tahun kita makan macam tu. Tu yang jadi macam-macam penyakit, kanser, usus lah, macam-macam kan. Kita tengok orang macam-macam kena. Dan kita pun tak tahu kita ni kena apa penyakit kalau kita tak check kan. Begitu. Nasallahu al-afiyah. Kemudian kita lihat pula petunjuk petunjuk Nabi SAW mengenai cara duduk ketika makan. Macam mana Nabi duduk ketika makan tadi kan. Diriwayatkan secara sahih kata Ibn Qayyim rahimahullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Bersandar. Baik, bersandar ni dia diterjemahkan dengan macam-macam posisi. Sandar macam mana? InsyaAllah nanti di page yang selepas ni dia akan huraikan sandar tu apa maksud dia. Okey. Kemudian beliau juga pernah bersabda, innama ajlisu kama yajlisul abdu. Biasanya aku makan sebagaimana hamba makan. Hamba sahaya makan macam mana? Kan? Macam itulah hamba Nabi SAW makan. Wa akulu kama yakulul abdu, dan aku makan macam mana hamba makan. Aku duduk macam mana hamba duduk, dan aku makan macam mana seorang hamba sahaya makan. Itu dia sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dulu. Nanti huraian sebelah ni. Annahu naha an yakula ar-rajulu wa huwa munbatihun ala wajhihi. Rasulullah pernah melarang seseorang makan sambil menelungkup, yakni meniarap. Ada orang meniarap kan? Meniarap tadi. Sambil meniarap dia pun kan makan sambil meniarap. Maknanya Nabi larang meniarap sambil makan. Memang hakikat dia kita dilarang meniarap pun, tidur meniarap pun tak boleh. Ya kan? Jadi maknanya habis tu kalau kita dah lena, kita dah tak sedar tu tak masuk hukum. Masa kita sedar tu dilarang kita meniarap, tidur dalam keadaan meniarap. Tak boleh. Dilarang kan? Makan pun macam tu juga, dilarang makan dalam keadaan kita ni berniarap. Sambil meniarap sambil makan, tak boleh. Baik, kita tengok pula di sini. Sebelah ni. Arti bersandar dalam hadis di atas ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan bersila. Ada ulama tafsir dengan sandar mana muttaqi'an ni duduk bersila. Okey. Ada juga yang menafsirkan bersandar pada sesuatu, mana kita sandar di kursi kan, di bangku kursi kita tu sandar. Kan? Ataupun kita sandar di kat dinding ke apa ke, gitu. Okey. Baik. Ada juga menafsirkan bahawa artinya adalah bersandar ke samping. Macam tu kan, saya ingatkan
Letakkan tangan kita di atas tanah tadi, atas lantai sebelah, kita pun beriktimat di atas dia. Itu. Itulah salah satu dari 3 pengertian itu, yakni bersandar ke samping. Itulah yang berbahaya saat makan. Bahaya ketika makan ni. Kerana bisa menghalangi proses masuknya makanan secara alami. Secara alami. Dalam kondisi yang wajar sehingga akan sulit mencapai lambung. Makanan susah nak masuk ke dalam perut kita. Bahkan bisa berakibat menekan lambung. Tekan perut sehingga lambung tidak siap menerima makanan. Perut tertekan kan, tak boleh nak terima makanan. Demikian juga kerana posisi tubuh miring dan tidak tegak. Macam kita macam tu, sengitkan badan kita kan. Tak tangan sambil kita menahan tangan kita bersengit macam tu. Gitu. Tidak tegak. Makanan tidak akan mudah mencapai lambung. Lambung ni perut lah. Adapun 2 penafsiran lainnya, termasuk cara duduk orang-orang yang sombong. Tu dia. Orang sombong kan duduk sambil makan contohnya. Berkebalikan dengan duduknya seorang hamba. Kalau hamba duduk dalam keadaan tu tawaduk kan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, aku makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan. Beliau makan sambil duduk iqa'. Iqa' ni mana duduk iqa' ni kita tahu kan. Contohnya di antara sunnah yang ditinggalkan dalam solat. Kadang-kadang kita buat kan. Maksudnya ketika kita nak bangun pada rakaat yang kedua tu kan, ataupun rakaat yang keempat tu, yang ketiga keempat tu maknanya kita duduk, yang kita sujud. Kali yang kedua kemudian kita duduk istirahat tu kan. Duduk istirahat maknanya kita cuma kaki kita je di kedua-dua kaki itu ditegakkan, dipancangkan macam tu kedua-dua kaki. Ya kan? Tu duduk iqa'. Duduk macam tu kita boleh makan, tapi tak boleh makan lama lah macam tu kan. Dia lenguh. Itu maksudnya kadang-kadang Nabi SAW duduk makan macam tu, duduk secara iqa'. Iqa' tadi kan. Okey. Dan boleh juga duduk dalam keadaan dihamparkan kaki. Kedua kaki dihamparkan. Duduk macam tahiyat tu kan. Duduk tahiyat tu kaki kedua dihamparkan. Makan dalam keadaan macam tu. Itu dipanggil duduk iqa' jugalah. Tapi iqa' yang kalau yang sebenarnya iqa' tadi adalah ditegakkan kedua-dua kaki tadi. Okay? Diriwayatkan juga beliau pernah duduk tawarruk. Duduk tawarruk kan. Macam kita solat tu lah. Tahiyat akhir tu kan. Tawarruk tu. Di atas kedua lututnya. Di atas kedua lutut dia. Kan duduk tadi lah. Dia macam duduk tahiyat tu. Saat beliau makan, telapak kaki kirinya diletakkan di bawah punggung. Gitu. Belah kiri kan, macam kita tengok siapa tengok orang tabligh kadang-kadang kan, dia pergi masjid, dia orang makan semua kan, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dilipatkan, diletakkan bawah punggung. Kan? Baik. Atau kita telapak kaki kiri letakkan di bawah punggung telapak kaki kanan. Duduk macam tahiyat juga, tapi kedua-duanya dihamparkan, cumanya kaki kiri di bawah kaki kanan, telapak kaki kiri di bawah belakang kaki kanan. Kita masuk dia. Beliau melakukan itu kerana ketawaduan beliau terhadap Rabbnya, demi menjaga adab di hadapannya, demi menghormati makanan dan orang yang makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk beliau itu adalah cara duduk yang paling bermanfaat dan yang terbaik saat makan. Cara duduk yang terbaik saat makan lah. Kerana seluruh organ tubuh berada pada posisinya yang alami, sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kandungan cara duduk ini terhadap adat-adat yang mulia, makanan akan terkonsumsi dalam keadaan kondisi terbaik. Jadi makanan akan mudah dicerna dengan baik lah. Seandainya seseorang menyantapnya dalam posisi yang sealami mungkin,
Jadi kalau dia buat ikut betul-betul lah cara yang diajar oleh Nabi SAW tadi, maka dapatlah khasiat dan fadilat dia. Itu hanya bisa terjadi kalau seseorang duduk dengan tegak lurus, tidak bersandar. Maksud dia begitu. Cara duduk yang terburuk saat makan adalah dengan bersandar ke arah samping. Sandar tepi kan, sandar macam tu ke, sandar macam tu ke, ya? Berdasarkan alasan tersebut di atas, kerana usus kecil dan berbagai organ metabolisme menyempit, dalam kondisi demikian, sementara lambung sendiri, perut sendiri tidak berada dalam pada posisi yang alami, ya, posisi yang sedia kala tadi kan, begitu. Kerana posisinya justru tertekan ke lantai, sementara di belakangnya, punggungnya, maksud punggung ni belakang dia, dengan dibatasi beberapa organ tubuh metabolisme dan organ pernafasan. Maksud dijaga kan, keadaan tubuh itu tegak, makanan keadaan tegak tu makanan mudah masuk, begitu. Jadi kalau kita ikutlah, kalau kita tak ikut dia bukan satu benda yang wajib ni kan, itulah dia. Tapi kita nak cari kebaikan, nak cari manfaat, itulah dia manfaat, ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Berjaga itu lebih baik daripada kita berubat lah, kan. Kalau kita tak berjaga, tak berhati-hati, nanti nak berubat kan. Jadi separuh hidup kita jadi tetamu di hospital je lah, kan. Macam dulu pernah sekali dia orang buat kajian, kan. Kita kata rakyat Malaysia ni banyak menghabiskan duit simpanan ke, duit SP ke, duit pencen ke, gratuiti ke, apa semua duit tu dihabiskan di katil hospital, kan. Banyak dihabiskan di katil hospital. Macam tu lah, sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita, beri kepada kita kesihatan yang baik, dorong kepada kita untuk makan makanan yang baik, yang berkhasiat dan sebagainya, kan, supaya tubuh badan kita ni terjagalah, tidak sakit, kan. Tapi sakit tu mana kita kata bila dah kena, berjaga pun kena, maknanya itu kafarah, kan. Sakit tadi penyucian dosa lah. Tapi takkan kita nak minta sakit, mana ada orang nak sakit, tak ada orang yang nak sakit, kan. Tapi bila dah kena nak lari macam mana? Saya dah jaga makanan betul dah, saya dah jaga, saya pun dah senaman, ikut masa, ikut time dan sebagainya. Tapi batuk juga, demam juga. Kenapa? Macam mana? Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah dah pilih dia untuk bersihkan dosa-dosa dia dengan diberikan sakit tadi. Redha, kan? Redha tadi Allah Ta'ala akan beri pahala lah. Gitu. Kalau tak redha, dosa. Dia tak nak tengah-tengah. Dosa, pahala. Ini dia. Kemudian peringatan yang paling bawah, kalau yang dimaksudkan dengan bersandar di sini adalah bersandar di atas bantal atau kasur tilam yang berada di bawah pinggul saat orang duduk, maka artinya adalah bahawa Rasulullah makan tidak sambil menduduki bantal dan sejenisnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sombong, dia kata, dan mereka yang gemar makan, orang yang suka makan, kan, sambil duduk macam tu, kan, makan, kan. Akan tetapi yang beliau lakukan adalah makan dengan duduk seperti yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu dia. Kemudian masuk pula pada faslun, kan. Mana faslun? Beliau biasa makan dengan menggunakan 3 jarinya. Itu dia. Ya, makan roti 3 jari, kalau makan nasi 3 jari macam mana, ya? Nasi 3 jari makan. Boleh kot 10 biji, kan? Gitu. Jadi mana nasi kita makan dengan macam tu lah, 3 jari, kan? Atau 4 jari lah. Kita makan dengan 4 jari nasi ni. Kalau roti, ya, suatu benda yang besar ni, kan, kita makan, ya, pegang 3 jari. 3 jari makan. Itu cara terbaik dalam makan. Makan dengan menggunakan 2 jari. Atau 1 jari amatlah tidak nyaman. Kalau pakai 2 jari makan macam mana? Kan? 2. Atau 1 jari makan. Macam mana 1 jari nak makan? Boleh. Gitu.
tidak menyenangkan dan akan mencapai waktu lama untuk bisa membuat kenyang. Sementara organ-organ pencernaan juga tidak merasa nyaman saat menyambut suap demi suap makanan yang terpaksa ditelan juga dengan sulit, seperti apabila seseorang menerima haknya sebiji demi sebiji dan sejenisnya. Satu, satu, satu kan, dia dah tunggu. Ini dia. Kemudian tidak merasa suka sementara menyantap makanan dengan 5 jari. Makan banyak-banyak pula 5 jari tu. Apabila ditambah dengan telapak tangan, akan menyebabkan makanan menyerbu lambung dan organ-organ pencernaan. Sumbat dalam mulut tadi kan. Bisa jadi seluruh organ tersebut akan kepayahan dan menyebabkan kematian. Nasallallahu alaihi. Atau setidaknya menyesakkan lambung dan organ pencernaan lainnya sehingga lambung sendiri tidak mampu menahannya, tidak lagi merasa enak dan nyaman. Cara makan terbaik adalah cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau siapa saja yang mengikuti cara beliau makan dengan 3 jari katanya. Itu. Baik, guna faslun pula. Setiap orang yang memerhatikan makanan dan segala sesuatu yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari pasti akan mendapati bahawa beliau tidak pernah menggabungkan antara susu dengan ikan. Ini bukan larangan lah pun kan. Ini bukan larangan. Kalau ada orang makan susu dengan ikan, kan maknanya lalu kau ambil susu tuang atas ikan makan. Kan? Itu cerita dia. Antara susu asam dengan susu biasa dengan susu dengan yogurt kan. Atau antara dua jenis makanan yang sama-sama panas. Jenis panas punya makanan tadi. Sama-sama dingin, sama-sama liat, lengket, sama-sama berserat kasar, sama-sama berunsur pencahar. Pencahar ni maksudnya dia akan menyebabkan kita ni cirit-birit. Gitu. Bila makan cerah perut kan. Sama-sama kental atau sama-sama cair. Dia tak campur itu. Beliau juga tidak pernah mencampur adukkan dua jenis makanan yang tidak mungkin dicampur, atau antara dua jenis makanan yang berunsur saling berlawanan, antara yang berserat kasar dengan yang berunsur pencahar. Pencahar ni maksudnya yang dia mudah mencerna, boleh menyebabkan cirit-birit kan. Itu lawas lah. Pencahar ni pelawas. Antara yang sulit dicerna dengan yang mudah dicerna, dia tak dicampur. Antara makanan panggang dengan makanan yang dimasak, antara yang segar dan yang sudah didendeng atau dikeringkan, antara susu dengan telur, atau antara daging dengan susu. Beliau juga tidak mahu menyantap makanan saat masih panas. Kalau kita kan nak makan panas-panas kan, panas-panas, campur tiaw panas, panas, gitu. Atau makanan kemarin yang dihangatkan lagi keesokan harinya, ini pun tak bagus kan. Makanan yang semalam simpan sampai hari ni. Sebab tu jangan masak melampau banyak kan. Masak banyak-banyak, lepas tu tak makan, letak dalam freezer, dikeluarkan, boleh panaskan balik, dia tak fresh dah. Begitu. Atau makanan yang berbau amis dan terlalu asin, masin sangat, macam ikan kering kan, ikan wajib, ikan peri kan, gitu. Ikan wadi, bahasa Banjar ada ikan jeruk. Dia panggil ikan jeruk ni, masin tu. Biasa ikan-ikan yang ditangkap di sungai, di sawah-sawah kan, ikan sepat kan, dia orang akan buat jeruk lah. Biasa ikan sepat lah, sepat yang besar tu kan, dia orang akan buat jeruk, dia orang akan buat wadi, dia panggil. Betul, masin sangat. Seperti makanan yang diawetkan, acar dan ikan atau daging masin. Daging yang masin, daging yang diperak garam je kan. Dia memang bau busuk lah. Tapi tu ada orang bau sedap kan. Dia bau macam bau busuk. Daging yang dah dikeringkan, dia letakkan garam, dia buat jeruk daging. Dulu tu masa saya belajar dulu macam tu, saya tengok budak-budak, pelajar-pelajar daripada Afghanistan, mereka ni musim korban kan. Musim korban tu dia orang kumpul-kumpul daging, dia orang basuh, dia orang letak garam banyak-banyak, gaul dengan garam, lepas dia orang letak dalam tin.
dalam satu tim besar tu kan, dia orang tutup rapat-rapat lah. Boleh makan sampai 2-3 bulan, makan sampai habis. Tapi kalau dia goreng sekali, ya Allah, baunya macam bau bakar macam tu lah kan. Tapi tu lah, dia sedap kot, kita tak teringin nak rasa pun. Ni dia. Baik, kerana semua jenis makanan tersebut memang berbahaya dan dapat mengganggu kesihatan serta kondisi tubuh yang prima ni. Tubuh yang sihat ni jadi terganggu lah yang makanan yang macam tu cara dia kan. Beliau terkadang menyempurnakan gizi sebahagian makanan dengan makanan lain. Maksudnya makan makan yang tu pula, selama beliau bisa melakukannya. Beliau SAW menyempurnakan makanan yang panas dengan yang berunsur dingin. Gitu, campur makanan yang jenis panas dengan makanan yang jenis sejuk. Yang kering dengan yang berunsur lembab. Contohnya saat beliau menyantap timun. Timun tu sejuk kan, buah timun tu dia panggil khiyar. Bahasa Arab dia panggil khiyar. Dalam bahasa Urdu dia panggil kila. Bahasa Urdu yang saya ingat dia panggil kila. Kila ni timun lah kan. Kalau terung dia panggil benggen, Arab panggil bazinjan. Tu dia. Yang kering, okey. Timun dengan kurma atau menyantap kurma dengan minyak samin. Minyak samin apa dia? Minyak sapi lah kan. Minyak sapi atau keju lah. Minyak sapi. Beliau juga bisa meminum jus kurma biasa, meminum jus kurma untuk menetralisir makanan-makanan yang tajam tadi. Jus kurma ni dia akan cepat cernakan makanan-makanan yang kasar tadi lah. Begitu. Beliau juga memerintahkan agar kita bersantap malam, meskipun dengan segenggam kurma. Beliau menyatakan meninggalkan makan malam bisa mempercepat penuaan. Tirmizi menyebutnya dalam jami'nya, juga Ibnu Majah dalam sunahnya. Tapi hadis ini palsu. Hadis ini maudhu', palsu. Gitu. Jadi maknanya orang tak makan malam je cepat tua. Padahal kalau ikut kita tengok kan, kita ni makan malam pun kita makan sebelum maghrib lah kan. Nanti kita nak tidur malam, tak bagus lah nampak makan tidur kan. Bila dah makan ni mengantuk. Begitu. Hadis ni palsu. Meninggalkan makan malam bisa mempercepat penuaan. Hadis palsu. Disebutkan juga oleh Abu Nuaim, Rasulullah SAW melarang tidur sesudah makan. Nampak tak? Makan ni kan nak cari bantal lah, tu tak betul lah. Salah tu. Baik. Beliau menyatakan bahawa itu termasuk penyebab kerasnya hati. Oleh sebab itu, di antara sarangan kalangan medis adalah bila seseorang ingin menjaga kesihatannya setelah ia bersantap malam. Dah makan malam ni kan, elok tak payah makan malam lah. Maksud dinner kita ni sebelum maghrib cantik lah, pukul 6 petang kan, 5.30 6 petang tu dinner. Tapi tu dia lah, bukan selalu macam tu kan. Kita ni tak ni kita kadang-kadang kita tak lapar pun, tiba-tiba nanti malam lepas isyak baru rasa lapar. Ni susah kan. Hendaknya setelah ia bersantap malam, hendaknya ia berjalan beberapa langkah bila perlu, hingga 100 langkah. Ni pula. Kalau saya dengar satu orang tu dia ajar orang Jerman punya penjagaan kesihatan. Dia ni belajar ke Jerman. Sudah cerita dulu kan, tapi tak apa saya ulang lagi. Cerita ringkas. Kan, selepas makan sekurang-kurangnya duduk 15 minit. Jangan bangun. Kenapa? Kerana perut kita ni sedang mengisar. Bila dikisar, perut kita ni perlukan darah. Saya cakap macam doktor lah pula, tapi tak lah. Ni atas apa orang yang cerita pada saya pun sampaikan. Jadi darah tu banyak kumpul di perut kita. Dia nak kisar makanan, dia berhajat kepada darah yang banyak, nak bekerja, nak ada darah. Jadi bila kita bangun berjalan, lepas makan tadi, maka darah akan pergi ke kaki apa semua. Jadi akan jadi kelemahan lah di perut ni, katanya lah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin maksud dia setelah 15 minit kita duduk, kita berjalan-jalan. Itu maksud dia mungkin kot. Bukan lepas makan terus berjalan, kan?
hingga 100 langkah baru tidur sesudahnya. Jangan langsung tidur lepas makan. Kerana itu berbahaya sekali. Maksudnya amat berbahaya lah. Bahkan kalangan doktor Muslim menganjurkan setelah makan malam sebaiknya solat terlebih dahulu agar makanan betul-betul mencapai bahagian bawah lambung kita ni, perut kita ni, sehingga mudah dicerna dan diproses secara baik. Gitu. Kemudian beliau juga tidak terbiasa minum saat makan sehingga proses metabolisme menjadi rosak. Sambil makan, kan orang tua kita pun larang kan, sambil makan lepas tu minum, makan minum, makan minum. Nak makan, makan dulu, nak minum, minum dulu. Jadi terutamanya sekali apabila airnya dingin. Ada orang kita suka minum air yang sejuk, ada ais kan, fresh orange, jus, tembikai ais kan, apa lagi, macam-macam kan, semua ais, teh ais kan, teh ais, teh obeng, teh ais limau dan sebagainya. Ni terutama sekali apabila airnya dingin atau panas. Panas sangat pun tak boleh juga kan? Sejuk sangat pun tak boleh juga. Air biasa. Jadi amatlah merosak sekali. Dia kata amatlah merosak sekali. Sungguh ia akan merosakkanlah. Kemudian seperti dinyatakan oleh seorang penyair, dia kata la takun 'inda akli sukhnin wa bardin wa dukhulil hammami tashrabu ma'a fa idza ma ijtanabta dhalika haqqan lam takhaf ma hayyita fil jawfi da'a. Ini syair kata, jangan sekali-kali engkau menyantap makanan panas ataupun dingin. Kan? Jadi maksudnya ketika saat engkau menyantap, saat engkau makanlah, saat engkau makan tu janganlah minum air panas ataupun air sejuk. Orang kita sambil makan sambil minum, janganlah. Kan? Dan begitu juga, dan ketika kamu masuk bilik air, kamu minum air. Kan? Masuk bilik air, minum air. Kan? Dah minum air, masuk bilik air, jangan. Fa idza majtanabta dhalika, bila kau jauhi demikian itu, haqqa, secara benar, lan takhaf ma hayyita fil jawfi, kau tak akan takut penyakit dalam perut kau. Jadi penyakit tak akan datang ke dalam perut kau, katanya. Inilah. Minum air saat lelah, ketika penat, atau setelah olahraga juga tidak baik. Tercungap juga minum air, tak bagus. Demikian juga seusai hubungan badan, selesai jima' tadi, dia minum air terus, tak bagus. Selesai makan, terus minum, tak bagus. Tunggu 15 minit lah, atau 5 minit, 10 minit baru minum. Atau sebelum makan langsung, sebelum makan minum air pun tak bagus juga, dia kata. Itu dia. Atau sesudah makan buah-buahan, jangan minum air. Meskipun pada sebahagian makanan hampir tidak menjadi masalah, pada sebahagian makanan. Demikian juga sesudah keluar daripada kamar mandi atau saat bangun tidur. Bangun tidur terus minum air pun tak bagus. Semua hal tersebut dapat mengganggu kesihatan. Kebiasaan sama sekali tidak bisa dijadikan alasan. Kerana itu kebiasaan buruk yang bisa dirubah. Ini dia. Ini apa yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau dia menyalahi dengan kajian-kajian kontemporari ke apa, kita nak kata apa, kan? Ilmu ni macam tu lah, bersifat ilmu tentang kata-kata yang, kan, cara hidup seharian kita ni bersifat subjektif lah. Kadang-kadang orang ni jumpa macam tu, orang tu jumpa macam ni, berdasarkan tajribah, pengalaman masing-masing, kan. Gitu. Ni semua kita kata ilmu-ilmu perubatan ni semua kita berdasarkan pengalaman lah, eksperimen, berdasarkan research, kajian mereka, kan. Dia buat eksperimen, lepas satu kan, macam ubat lah. Ubat ni mungkin tak sesuai pada si A, sesuai pada si B. Macam doktor, kan, orang bagi darah tinggi, orang ni makan darah tinggi okey, tak ada apa-apa ubat tu. Tiba-tiba orang ni yang seorang lagi makan tak okey, jadi gatal, alergi dan sebagainya, alergi ubat dan sebagainya, tak sesuai untuk dia lah. Ini semua berdasarkan tajribah, kan. Itu dia contoh dia, pengalaman, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu tertentu lah berkenaan dengan kehidupan dan kesihatan ni. Begitulah, insyaAllah. Jadi kita tawakuf sini dulu lah.
Dan sambung lagi lah insya-Allah pada masa yang akan datang. Dan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.